Dari segi bahasanya ialah panjanglah, kita tak perlu bahas itu. Cuma dari segi syaratnya, makna nikah syirar itu begitulah. Dan nikah syirar ini dilakukan orang semasa jahiliah. Kalau kita tengok dalam Ba'dun Nas ni, Ba'dun Nas fi Daf'il Waswas, yang ke, ya semua kan ada 25, ni yang ke 11. Cuba kita tengok. Dalam kitab muka surat 20. Jadi Ba'dun Nas fi Daf'il Waswas, ini tajuk risalah. Sesetengah orang sibuk dalam menolak waswasah, kekeliruan, sesetengah kalangan. Maknanya Imam Bukhari ini kira-kira termasuk dalam kalangan orang yang waswas, yang keliru dalam perkara ini, sehingga dia mengkritik Imam Abu Hanifah dan orang-orang yang sependapat dengannya, dia kritik. Jadi anak-anak buah dia kemudian ni, ulama-ulama dalam mazhab Hanafi tu, dia tolak kekeliruan itu. Ini yang ke-11. Kalau kita tengok sini, yang ke-11. Masalah nikah syirar. Wa syirar batilun inda al-fariqain. Nikah syirar ini batil, tak sah, mengikut pandangan kedua-dua pihak. Golongan Imam Bukhari kritik tu sebenarnya tak terima juga nikah syirar. Tidak, situ dulu. Kalau kata Imam Abu Hanifah kata nikah syirar itu boleh, tak betul. Sebab apa? Kedua-dua golongan. Supaya Imam Bukhari kata tak boleh, Imam Abu Hanifah pun ataupun orang-orang lain yang sependapat dengannya pun kata tak boleh. Walakin lamma za'ama al-Bukhari anna Abu Hanifah ajaza nikah syirar bil hilah, qala fi bab al-hilah fi nikah wa qala ba'd an-nas. Tapi oleh kerana Imam Bukhari mendakwa bahawa Imam Abu Hanifah mengharuskan nikah syirar dengan hilah, dia pun buat dalam bab hilah, dalam perkahwinan ini. Qala ba'd an-nas in ihtala, kalau seseorang itu membuat hilah sehingga dia berkahwin dengan cara syirar ini, maka perkahwinan itu sah dan syaratnya batil, syaratnya terbatal. Ilah dan seterusnya yang kita baca tadi lah. Qala al-Hafiz al-Aini, Aini berkata, Imam Bukhari maksudkan dengan ba'd an-nas itu al-Hanafiyah, ulama-ulama dalam mazhab Hanafi, ala ma qalu inna fi kulli mawdi'. Qala al-Bukhari, yani mengikut apa yang dikata orang, bahawa setiap tempat Imam Bukhari kata qala ba'dun nas, maka maksud dia ialah ulama-ulama mazhab Hanafi. Wa qala ba'dun nas, famuraduhu al-Hanafiyah atau Abu Hanifah wahdahu. Ini kata ulama. Bila Imam Bukhari kata qala ba'dun nas, maksud dia ulama-ulama dalam mazhab Hanafi ataupun Imam Abu Hanifah itu sendiri. Wa hadha ghairu waridin alaihim. Tetapi kalau kita katakan hak ni kepada mereka, tak kena tu. Li'annahum qalu bisihhatil aqdain fihi wa biwujubi mahr al-mithl liwujudi rukn an-nikah min ahlihi fi mahalli. Sebab apa? Sebab ulama-ulama dalam mazhab Hanafi dia kata akad itu sah. Yang wajibnya, yang kenanya mahar mithil, iaitu mahar mithil ini mas kahwin perempuan setahun. Berapa mas kahwin? Kalau katakanlah seseorang tu nikah, tak sejak disebut mas kahwin, akad nikah tu tak sah. Sah walaupun tak sebut mas kahwin. Lepas tu mas kahwin kena sebanyak mana? Perempuan setahun tu berapa? Itu orang panggil mahar mithil. Itu orang panggil mahar mithil. Jadi Imam Abu Hanifah dan ulama-ulama dalam mazhab Hanafi, dia kata nikah syirar ini sah. Cuma syarat dia tu, syarat dia iaitu tanpa ada sebarang mas kahwin, hak tu tak jadi. Ataupun mas kahwinnya ialah kemaluan perempuan tu sendiri, budut, hak tu tak boleh, hak tu terbatal. Yang jadinya apa dia? Iaitu mahar mithil, hak tu wajib. Kena ada mas kahwin tu, kena ada ke mana-mana, sebut tak sebut pun. Ataupun kalau seseorang tu berkahwin dengan disebutkan mas kahwinnya arak, mas kahwinnya ialah arak, mas kahwinnya ialah babi,
seekor babi, katakanlah lagu tu. Perkahwinan itu tak sah kah? Boleh dikatakan, semua ulama mengatakan sah. Cuma mas kahwin yang disebut itu terbatal. Yang kena jaga dia mahar mithil. Mas kahwin bagi orang perempuan hak setara tu berapa? Mahar mithil. Begitu juga ni. Lepas tu dia kata, wan nahyu fil hadis, larangan dalam hadis ini sebab akad itu tidak menyebutkan mas kahwin, maka dia jadi seperti akad bil khamri, seperti akad nak bui mas kahwin arak lagu tu. Syarat tu tak terpakai, nak bertukar mesti bertukar. Ataupun kalau diandaikan kemaluan perempuan itu sendiri jadi mas kahwin, hak tu tak boleh. Ataupun akad semata-mata pertukaran itu sebagai mas kahwin, itu tak boleh. Wa qawluhu in ihtala lam yadhkur ahadun min al-Hanafiyyah annahum ihtalu fi shighar. Ulama-ulama Hanafi, dalam bahasa Hanafi tak ada seorang pun kata apabila mereka kata gitu boleh, mereka membuat hilah. Tak ada. Ini bukan termasuk dalam bab hilah. Mereka kata tak ada hilah apa. Cuma katakanlah kalau seseorang itu buat gitu, maka lagu mana? Tak ada mas kahwin. Kalau tak ada mas kahwin tak sah. Kena ada mas kahwin. Pertukaran itu sebagai mas kahwin, hak itu tak jadi. Gitu. Intah. Walhasil, kesimpulannya Hanafiyah tidak melakukan apa-apa hilah dalam syighar ini, dan mereka tidak menyalahi hadis ini. Bahkan mereka beramal dengan tuntutan hadis ini, iaitu Rasulullah SAW melarang daripada syighar. Memang kalau syighar semata-mata pertukaran itu dijadikan sebagai mas kahwin, mereka berkata tak boleh. Mereka berkata tak boleh. Syighar ni maksudnya tanpa mas kahwin itu. Dalam perawi pun huraikan makna syighar itu, iaitu tanpa mas kahwin. Tapi kalau ada mas kahwin, kalau dikenakan mas kahwin walaupun tidak disebut, ataupun kalau disebut dalam dalam akad itu sebagai mas kahwin sesuatu yang haram lah, macam arak. Kena beri arak? Tak. Lepas tu adakah tak jadi akad terjadi? Lepas tu kena beri dia mahar mithil. Hak ni pula betul juga. Dia kata gitu. Dia kata kita tidak canggah dengan hadis tu. Wa tawdihul mas'alah fi Fathul Qadir ma nasu. Dalam Fathul Qadir syarah kepada kitab Hidayah gini, teksnya hukum akad ini di sisi kita ialah sah, dan fasad tasmiyah, apa yang disebutkan itu sebagai syarat itu terbatal, maka wajib mahar mithil. Adapun Imam Syafi'i dia kata batal al-aqdu bil manqul wal ma'qul. Imam Syafi'i dia kata akad itu sendiri terbatal berdasarkan dalil manqul dan dalil ma'qul. Dalil manqul ini dalil hadis lah. Ma'qul itu dalil akal, tak boleh. Adapun hadis, mereka kata tak boleh tu. Macam Imam Syafi'i, Imam Bukhari, mereka kata tak boleh kahwin syighar, tak boleh. Dulu lagi tak boleh. Akad lagu tu tak sah dulu. Bukan terbatas syarat dia saja, tak. Kena mahal mithil, tak boleh. Malah kalau kita andaikan seseorang tu dia akad lagu tu, tiba-tiba dia mati, sah ke tidak akad? Nak kira ke tidak? Sah. Tapi kalau mengikut Syafi'i, kalau mengikut Bukhari ke apa, tak sah. Dia kena semula. Tak boleh guna akad tu sendiri, tak boleh. Akad tu sendiri tak boleh, tak jadi. Iaitu hadis Ibn Umar yang dikemukakan oleh ke-6 kitab sittah ni lah, akhrajahu sittah, bahawa Nabi SAW melarang daripada nikah syighar, seperti yang kita baca tadi dalam Bukhari. Mana Nabi SAW larang? Bila larang, iaitu seseorang mengahwinkan anaknya atau saudara perempuannya dengan seseorang, dengan syarat bahawa orang itu mengahwinkan anak perempuannya ataupun saudara perempuannya dengan dia. Walaysa bainahuma sadaq. Padahal tidak ada apa-apa mas kahwin, tidak ada apa-apa mas kahwin di dalamnya itu. Wan nahyu yaqtadul fasad. Mereka berpendapat larangan, bila larangan itu maknanya tak sah. Tak sah. Fasadul manhi'an wal fasid fi hadzal 'aqd la yufidul milk ittifaqan. Jadi sesuatu yang rosak dalam akad ini dia tidak memberi apa-apa milik sama sekali.